Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita sambung dengan tajuk yang seterusnya iaitu Buruj di Langit Malam. Okey, Buruj di Langit Malam. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 181. Okey, jom. Hari itu kita belajar pasal buruj. Apakah maksud buruj? Okey, kita ingat balik. Buruj adalah gugusan bintang. Okey, gugusan bintang ataupun sekumpulan bintang, okey, di langit malam yang membentuk corak tertentu. Kemudian cikgu dah terangkan sebenarnya bintang-bintang ni bukan terletak pada satu permukaan yang rata. Okey, dia bertebaran di dalam alam semesta, di dalam galaksi kita. Okey. Dan susunannya daripada bumi. Daripada bumi ni bila tengok di langit malam, kita nampak susunan bintang tu seolah-olah membentuk corak. Tapi kalau kita di luar bumi, kita di angkasa lepas, corak tu tak dapat dilihat sama macam di bumi. Okey? Jadi kena faham tu. Okey? Sebab kedudukan bintang tu dia berbeza. Ada depan, ada belakang, ada jauh, ada dekat. Okey? Tapi bila di bumi, kita nampak coraknya sebegitu. Susunan bintang tu sebegitu. Okey? Okey, jom kita tengok sini. Sambung topik kita ni. Buruj kelihatan seperti bintang-bintang membentuk corak-corak yang menarik di langit pada waktu malam. Tapi sebenarnya, ni cikgu terangkan ni tadi. Corak-corak ini hanya terbentuk apabila kita melihatnya dari bumi. Itu yang cikgu terangkan tadi. Okay, bila kita daripada bumi, kedudukan bintang yang jauh dekat depan belakang tu kita nampak seolah-olah satu corak tertentu. Okey. Secara semula jadinya corak tersebut tidak wujud. Tak wujud pun dekat angkasa lepas. Okey, tak wujud di ruang angkasa. Kalau kamu satu hari nanti kamu berpeluang jadi angkasawan ke, kamu terbang naik roket keluar daripada bumi, corak buruj yang kamu patut nampak daripada bumi tu tak nampak pun. Coraknya tak sama pun seperti yang kamu lihat di angkasa lepas. Okey? Perhatikan langit pada waktu malam. Apakah corak buruj yang mudah dilihat? Okey. Ini dalam gambar ni ada beberapa contoh buruj yang biasa, yang mudah untuk kita cari di waktu malam. Okey, kalau langit langit waktu malam tu tak berawan kan. Waktu bulan tak berapa cerah. Waktu tu memang betul-betul gelap, kita akan nampak gugusan-gugusan bintang. Ada beberapa corak yang mudah untuk kita lihat. Okey. Jom kita tengok apa cikgu ni tengah ajar muridnya. Okey. Kita tengok sini kawan kita ni cakap apa. Banyak sungguh buruj di langit. Buruj yang mana satukah mudah dilihat, cikgu? Apa cikgunya cakap? Antara buruj-buruj di langit terdapat 4 buruj yang mudah dilihat. Ada 4 yang mudah. Okey. Bagaimana? Okey, kawan lagi seorang tanya apa? Bagaimanakah rupa corak buruj tersebut? 4 ni kita nak belajar. Yang mudah kamu cari di langit pada waktu malam. Okey. Jom. Kamu kena hafal 4 ni. Okey. Kita tengok dulu klik info. Okey. Apa dia baca ni? Observatory. Observatory Negara Langkawi, ONL. Ni nama tempat. Okey. Merupakan sebuah pusat penyelidikan astronomi. Penyelidikan astronomi ni apa? Penyelidikan mengenai kajian tentang bintang-bintang. Bintang, planet, apa semua, komet, asteroid. Itu dia. Okey, astronomi. Okey. Pusat penyelidikan astronomi di bawah Agensi Angkasa Negara dalam kurungan angkasa. Okey. Yang dilengkapi dengan infrastruktur astronomi seperti sistem teleskop robotik. Maksudnya dekat dalam bangunan ni, dalam facility ni, okey, dekat observatory Negara Langkawi ni, dia ada pelbagai peralatan yang sesuai untuk mengkaji kedudukan bintang, mengkaji keadaan planet, mengkaji pembentukan dan kematian bintang. Ni semua tentang astronomi. Okey? Kalau kamu berminat belajar tentang tinggi-tinggi, belajar pandai, ambil bidang astronomi. Okey. Kalau kamu tengok bangunan ni, tengok bangunan dalam gambar tu, ni kat atas bumbung tu ada satu kubah putih. Kat situ selalunya dia ada satu teleskop besar. Okey, teleskop untuk mencerap keadaan bintang-bintang, planet-planet. Okey. Jom kita tengok seterusnya.
muka surat 182. Ini 4 buruj yang kamu kena tahu, yang kamu kena hafal, yang kamu kena ingat, yang kamu kena tahu macam mana nak lukis. Okey. Kenali buruj. Okey. Kedudukan Malaysia terletak di garisan Khatulistiwa. Apa garisan ni? Garisan Khatulistiwa ni sebenarnya macam ni cikgu lukis. Okey, bumi kita bentuk sfera. Okey. Bentuk sfera. Okey, bentuk 3 dimensi lah. Okey. Okey. Apa itu garisan Khatulistiwa? Garisan Khatulistiwa ni adalah garisan yang di tengah-tengah ni, yang melintang. Yang melintang tu. Itu garisan Khatulistiwa. Malaysia, Singapura, Indonesia, Sabah Sarawak, apa semua ni terletak di kawasan inilah. Okey? Di kawasan garisan Khatulistiwa. Okey? Jom kita baca sambung balik. Jadi, kita dapat melihat buruj-buruj di kedua-dua hemisfera utara dan hemisfera selatan. Apa pula hemisfera ni? Aduh. Okey, macam mana nak fahamkan ni? Okey, macam tadi lah cikgu buat. Sfera. Okey, bumi kita bulat sfera. Okey. Okey. Tak cantik. Sekejap, cikgu balik. Hemisfera. Khatulistiwa tu garisan yang di tengah-tengah. Jadi, dia membahagikan bumi ni kepada atas dengan bawah. Kawasan atas, kawasan bawah. Kawasan atas kita panggil hemisfera utara. Kawasan bawah kita panggil hemisfera selatan. Jadi bila kita di tengah-tengah, kita boleh nampak kedua-dua bahagian. Okey? Kita tengok ke atas, ke utara, kita nampak utara lah. Kita tengok ke selatan, nampak selatan. Tapi kalau orang kat selatan, nak tengok ke utara boleh tak sampai? Tak boleh sebab terlalu jauh. Okey? Sambung lagi. Tahukah kamu apakah corak buruj? Okey, kita tengok buruj yang pertama. Buruj belantik. Buruj belantik. Namanya belantik. Okay. Ialah salah satu buruj yang paling menonjol di langit pada waktu malam. Belantik membentuk corak seperti seorang pemburu. Pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Buruj belantik muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dengan hemisfera selatan. Maksudnya kalau kamu tengok buruj ni gambar dia. Ni gambar dia. Okey, gambar buruj belantik. Okey. Kalau kamu tengok dia kata seorang pemburu yang memakai tali pinggang. Ada betul nampak. 3 bintang tu kan. 3 susunan bintang tu ada membentuk tali pinggang dia. Okey, kemudian dia kata ada membawa sebilah pedang. Okey? Dia memburu. Ini hasil buruannya. Bintang-bintang yang membentuk tu lah. Okey. Kalau kita tengok atas sikit. Okey. Ini dia punya bentuk. Bintang-bintang yang membentuk senjata dia lah. Kamu kena tahu macam mana nak lukis dia. Berapa bintang dia. Kamu kena tahu. Okey. Supaya kalau keluar dalam soalan-soalan boleh kita tahu. Okey. Bentuknya begini. Okey. Lepas tu dia ada bentuk macam pentagon. Kamu belajar matematik ada pentagon kan. Kemudian dia ada macam skirt. Ada tangan. Adanya bentuk begitu. Itu buruj belantik. Okey. Terletak di antara hemisfera utara dengan hemisfera selatan. Maksudnya kita di Khatulistiwa ni kita boleh nampak lah. Sebab dia terletak di antara dua bahagian hemisfera tadi. Contohnya kalau kita kat sini, kita di Khatulistiwa. Okey. Buruj ni kat sini. Jadi kita boleh nampak lah. Faham? Kalau buruj tu kat bawah, orang utara tak boleh nampak. Itu maksudnya. Okey. Seterusnya kita tengok buruj pari. Ini senang nak ingat. Okay. Buruj pari ialah buruj paling kecil dan senang dikenal pasti di langit pada waktu malam. Di sebelah hemisfera selatan. Maksudnya dia terletak bahagian selatan. Selatan bumi. Jadi orang dekat hemisfera selatan senanglah nampak buruj ni. Orang hemisfera utara susah nak nampak. Tapi kita di tengah-tengah. Kita boleh nampak. Okay, boleh perhatikan. Okay. Ia terdiri daripada gugusan 4 bintang yang tersusun berbentuk corak seperti layang-layang. Ini dia. 1. Dia punya bintang. 1, 2, 3, 4. Dia berbentuk corak layang-layang. Okey. Dan kalau kamu perasan, bintang yang di hujung ni, okey, dia akan menunjukkan arah selatan. Itu kegunaannya yang kita akan belajar nanti. Okey. Kita tengok seterusnya. Buruj yang seterusnya. Buruj Scorpio. Kita
Tengok burus Scorpio. Ini bentuk Scorpio. Scorpio tu bahasa Inggeris, dia patutnya scorpion lah kan. Scorpion kalau bahasa Melayunya kalajengking. Okey. Kita baca sini burus Scorpio. Burus Scorpio ialah gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. Burus Scorpio muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Sama-sama. Dia sama-sama muncul dengan pari tadi. Okey. Di bahagian selatan bumi. Okey. Tapi kita daripada khatulistiwa kita nampak lah. Macam mana susunan bentuk bintangnya. Kamu tengok situ. Okey, dia punya bentuk dia ada cabang 3. Okey, kepala dengan tu. Kemudian dia ada badan dan dia ada ekor. Tu bentuknya. Okey. Bentuk Scorpio. Okay? Kemudian kita tengok seterusnya. Burus yang keempat. Burus biduk. Tadi belantik, pari, Scorpio. Ini burus biduk. Kita baca. Burus biduk ialah gugusan 7 bintang. 7 bintang. Pari tadi 4 bintang. Ini 7 bintang. Burus ini berbentuk corak seperti gayung. Ini clue dia. Gayung atau senduk dengan tangkainya. Okay. Biduk muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera utara. Maksudnya pari dengan Scorpio di selatan, biduk di utara. Okey. Mana kali yang berlantik ni kat mana tadi kita tengok? Hemisfera utara dan selatan. Dia di tengah-tengah. Okey, berlantik di tengah-tengah. Okey. Jadi biduk ni bentuk macam sudu atau apa? Gayung. Macam mana nak tahu? Dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap, cikgu alih satu lagi gambar. 7. Ini bentuknya. Okey. Dia membentuk gayung. Okey. Atau senduk. Itu dia. Burus biduk. Okey. Dan sebenarnya burus biduk ni dia gabungan daripada satu lagi burus yang besar ni. Membentuk gambar apa? Haiwan beruang tu kan. Okey. Jom kita baca bawah ni, klik info. Ni penerangannya pasal burus biduk tadi ni. Okey. Burus biduk sebenarnya merupakan sebahagian daripada burus yang lebih besar, iaitu Ursa Major. Okey. Yang bercorak seperti seekor beruang besar. Sebenarnya kalau kamu nampak burus biduk ni, kamu boleh nampak burus yang besar ni lah, Ursa Major ni. Okey. Okey. Cikgu nak tunjuk sikit video aplikasi kita nak tengok burus tu kan. Jom kita cuba cari burus-burus ni. Okey. Jom. Okey murid. Ini cikgu buka aplikasi untuk kita tengok burus. Okey. Namanya Skyview. Okey. Jom kita tengok burus-burus yang kita belajar tadi. Kita cuba cari. Okey. Jom. Benda ni, aplikasi ni, dia berdasarkan dalam bentuk 3 dimensi lah. Bila kita gerakkan kamera handphone kita, dia akan tunjukkan di mana kedudukan sebenar burus-burus tu. Okay? Sekarang ni sebab kita tengah siang. Okay? Kita tengah siang. Jadi bumi yang di sebelah sana tu sedang malam. Jadi kita boleh nampak burus yang belah sana lah. Belah atas kereta ni pun boleh juga nampak burusnya. Tapi secara normalnya kat luar rumah tu tak nampak lah sebab ada cahaya matahari. Okay? Sekarang kita cuba tengok. Kalau di langit kita ni, dekat Malaysia ni, kat langit kita ni, waktu siang ni, tu dia. Itu dia. Berlantik. Okey? Nampak? Burus berlantik. Jom kita cari lagi. Mana lagi? Okey, kita pusing cari. Ni dia. Ini dia. Nampak tak? Ini macam burus apa tu? Burus biduk. Okey? Nampak ada 7 bintang tu kan. Okey. Kita tengok lagi. Mana lagi tadi? Dia kena pusing. Kita akan nampak. Manakah? Ni yang cikgu cakap tadi. Ursa Major tadi. Ni dia. Biduk kita. Ursa Major. Okey. Ni kita punya biduk ni. Berlantik. Okey. Nampak 7 tu. Okey. Ada bentuk gayung. Okey. Dia daripada Ursa Major. Okay, seterusnya kita tengok. Ada lagi tak? Tadi dah jumpa berlantik, dah jumpa Ursa Major. Kemudian kita cari lagi Scorpio dengan apa? Dengan pari kan. Ini Scorpio. Okay? Scorpio. Okay. Ni yang kita nampak warna macam awan warna oranye ni kan. Itu adalah galaksi Bima Sakti kita. Okay? Tu Scorpio.
Kita cari lagi. Ada tak kita jumpa pari? Kalau jumpa lah. Kalau tak jumpa, maaf lah ya. Okey. Jadi inilah kedudukan bentuk burus-burus yang kita boleh nampak di langit dari bumi. Okey? Itu kedudukan planet. Okey. Mana kita punya pari? Tak jumpa pari. Tak apalah kalau dah tak jumpa. Okey. Setakat ni faham Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan ni. Okey. Itulah dia cara kita nak cari buruj. Okey. Tak jumpa dah. Pari tak jumpa. Kita jumpa 3 je tadi. Okey, kita jumpa betul tadi? Belantik, biduk dengan Scorpio. Yang satu lagi tu tak jumpa. Di mana dia? Kita tak nampak. Okey. Cikgu harap kamu faham lah apa yang diterangkan ni pasal buruj. Okey. Okey. Jom kita sambung balik kat buku teks. Okey. Itu dia tadi. Di mana kedudukan burus-burus yang kita dah belajar tadi. Cuma satu burus je kita tak dapat lihat tadi. Tak tahu kat mana. Okey. Tapi kamu boleh download aplikasi-aplikasi untuk melihat burus ni. Okey. Kamu boleh check lah. Di mana kedudukan burus-burus ni yang kita boleh lihat dari bumi. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham. Dan tolong ingat, tolong hafal tentang 4 burus ni tadi. Okey. Burus belantik, pari, kemudian Scorpio dengan biduk. Dah kena tahu bentuknya, okey, berapa bintangnya. Lepas tu kedudukan dia. Di utara ke, di hemisfera utara ke boleh nampak, di hemisfera selatan je ke boleh nampak, ataupun di tengah-tengah khatulistiwa boleh nampak. Okey. Jadi kita sambung pelajaran kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.